Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Sabit bin Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Seni Bompasir Gudang Johor. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Kemahiran 2M menggunakan halaman cekal warna Add2 dalam kalangan murid pemulihan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana yang kita tahu kemahiran 2M meliputi kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap individu khususnya di peringkat rendah. Kegagalan untuk menguasai kemahiran ini akan memberi kesan kepada pencapaian akademik serta menyukarkan murid-murid ini untuk meneroka kemahiran yang lain. Walau bagaimanapun, kemahiran ini masih belum dikuasai di mana menurut laporan Asnu Hisham dan rakan-rakan pada tahun 2018 menyatakan bahawa sebanyak 23.77% murid tahun 1 belum menguasai kemahiran ini pada tahun 2018. Keadaan semakin meruncing apabila berlakunya tempoh pandemik COVID-19 di mana menurut UNESCO 2021 menyatakan institusi pendidikan di Malaysia ditutup selama 35 minggu. Perkara ini menyukarkan guru-guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid-murid serta ia memerlukan guru menjadi kreatif untuk mencari inisiatif lain bagi tujuan tersebut. Untuk tujuan tersebut, kajian ini memberi fokus kepada mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya untuk murid-murid pemulihan. Dalam fokus ini, saya telah mengenal pasti bahawa murid-murid ini mereka mengenal huruf dan juga suku kata KV walau bagaimanapun mereka sukar untuk menyebut perkataan. Terusnya saya bertanya kepada rakan guru yang lain. Hasilnya guru-guru ini berasa kecewa kerana mereka tidak dapat menyampaikan isi kandungan mata pelajaran. Sebaliknya perlu membantu murid-murid ini membaca arahan bagi melengkapkan tugasan. Terusnya saya juga melaksanakan pengujian kepada murid ini menggunakan instrumen literasi bahasa Melayu yang mengandungi 12 konstruk kepada kedua-dua kemahiran ini. Hasilnya saya mendapati bahawa murid-murid ini masih belum menguasai sebahagian besar konstruk dalam instrumen tersebut. Seterusnya saya laksanakan aktiviti membaca kepada murid-murid ini. Hasilnya saya mendapati murid-murid ini lebih cepat membaca apabila tulisan tersebut mempunyai pelbagai warna. Oleh demikian, objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca dan kemahiran menulis dalam kalangan murid pemulihan khas menggunakan halaman audio visual interaktif cekal warna Add2. Sebagaimana yang kita lihat di sini, halaman cekal warna Add2 mengandungi 4 komponen iaitu yang pertama adalah konsep audio visual, terusnya kemahiran literasi, terusnya constructive alignment model dan yang terakhir adalah content management system. Bagi sesi intervensi, ia dilaksanakan sebanyak 6 kali yang meliputi satu kaedah kumpulan data iaitu ujian pra dan pos bagi kedua-dua kemahiran tersebut. Untuk makluman, kumpulan sasaran untuk kajian ini merupakan murid-murid pemulihan khas yang terdiri daripada 3 orang murid iaitu seorang murid perempuan dan 2 orang murid lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan kerangka konsep pembangunan halaman cekal warna Add2. Pada fasa awalnya, ia melibatkan suku kata dan juga pembelajaran berasaskan visual di mana suku kata ini akan dikategorikan mengikut warna. Untuk suku kata KV yang berwarna biru, seterusnya untuk suku kata KVK yang menggunakan warna hijau, seterusnya KVKK dan ke atas yang menggunakan warna merah. Seterusnya, saya akan melakukan pemilihan bahan bacaan Bahasa Melayu tahun 2 mengikut tahap iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi. Setelah memilih teks bacaan tersebut, saya akan pindahkan ke halaman e-pembelajaran. Di sini, halaman ini saya menggunakan Content Management System Wakelet kerana halaman ini adalah halaman yang mesra pengguna serta ia memenuhi keperluan kajian ini. Halaman Wakelet merupakan hamparan yang kosong. Seterusnya, saya menggunakan elemen constructive alignment model dalam hamparan tersebut di mana murid-murid ini akan mengetahui apakah hasil pembelajaran mereka berdasarkan teks tersebut. Seterusnya, mereka akan melalui aktiviti pembelajaran yang meliputi 3 aktiviti. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan video di mana murid ini akan menonton bahan rangsangan iaitu video dan mereka akan berkomunikasi antara
guru dan murid serta murid dengan murid-murid. Seterusnya, untuk aktiviti yang kedua, murid akan membaca teks petikan yang telah mempunyai kod warna. Seterusnya, mereka akan menyemak bacaan menggunakan aplikasi Immersive Reader. Selepas selesai dua aktiviti tersebut, mereka akan bermain menggunakan permainan secara atas talian. Seterusnya, apabila selesai ke semua aktiviti pembelajaran, mereka akan melalui aktiviti pentaksiran di mana mereka perlu membaca petikan menggunakan satu warna sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikut adalah analisis kutipan data untuk ujian pra dan ujian pos meliputi kedua-dua kemahiran ini. Kita lihat kepada kemahiran membaca. Kita dapat lihat di sini berlakunya peningkatan sebanyak 32% di mana dalam ujian pra, purata murid adalah 58%. Selepas intervensi, dalam ujian pos kita dapat lihat berlakunya peningkatan purata markah sebanyak 89%. Dalam kemahiran menulis pula, kita dapat lihat peningkatan peratusan sebanyak 15% di mana dalam ujian pra, purata markah murid adalah 84%. Seterusnya, apabila intervensi dilaksanakan, dalam ujian pos kita dapat lihat berlakunya peningkatan purata markah sebanyak 99%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hasil daripada kajian ini saya mendapati bahawa guru-guru perlu laksanakan perubahan persekitaran khususnya ketika tempoh pandemik ini di mana dengan menggunakan pelbagai aplikasi pendidikan sedia ada. Dengan melakukan sedikit perubahan persekitaran ini secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan minat dan juga motivasi belajar murid-murid terhadap mata pelajaran tersebut. Hasil daripada komponen-komponen ini, kita dapat lihat berlakunya peningkatan penguasaan murid khususnya dalam kemahiran 2M dalam kalangan murid pemulihan. Untuk kajian masa akan datang, apa yang saya akan laksanakan adalah saya akan menambah baik halaman e-pembelajaran ini dengan mempelbagaikan interaktiviti yang interaktif serta meletakkan elemen pembelajaran abad ke-21 dalam setiap aktiviti pembelajaran yang disediakan. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Semoga pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.